Marshmallow. Tak bakar. Nyanyi lagi. Kenapa pula nak saya nyanyi lagi? You all ni tak bosan ke dengar saya nyanyi? Tak bosan. Korang ni. Terima kasihlah sebab mengidolakan saya. Okey, cantik. Oh, terima kasih. Terima kasih sangat. Nak beli nak main gitar. Semalam dah main. Tangan dah koyak. Tengok ni tangan kita. Tangan kita dah kasar tau. Ni kasar ni. Ni kasar. Dia macam ini kalau letakkan dekat di periuk panas kan, tekan tu kan. Tak rasa apa-apa sebab dia tebal. Miss makin comel. Terima kasih. Miss main gitar. Alah. Nantilah masuk kelas sign up dulu. Baru tahun depan barulah saya main gitar. Okay. Hai Miss. Hai. Hello, hai. Hai kawan-kawan. Masuklah semua. Okay. Hai Zakia. Okay. Ramai kat sini. Afika. Muhammad Daniel. Syahid. Farisha, Benosha, Pakiha, Sarvesh, Ariana, Farisha lagi, Tengku, Miza, kita ada Zainul, Fazila. Kena panggil cikgu ke kak? Panggil saya cikgu lah. Saya cikgu lah. Hello, hai. Ada student baru. Hello, hai student baru. Saya pun baru juga. Saya baru duduk. Baru juga tu. Macam tu. Okay, Miss Baby mana? Sebab ini seminar kan, jadi tak boleh pakai cikgu Baby dengan Miss Baby punya. Sebab ada yang baru kenal saya kan. Jadi nanti dia tak kenal cikgu Baby tu siapa. Miss, you look so beautiful. Thank you, Zunur. Minta request buat I Will Survive full version. Okay, nanti kita cuba, okay? Kita tahu lagu I Will Survive tu nanti insyaAllah. Hai. Miss saya pandai bird tu apa? Bird. Dah lama tak jumpa saya. Ya Allah, mak saya salam. Salam balik kat mak awak, Zakia. Miss, my birthday coming soon. Happy birthday, Khairunisa. Happy birthday to you. Semoga awak menjadi insan yang cemerlang, gemilang, terbilang. Okay. Alright, okay. Okay. Malulah korang ni macam excited, macam tak pernah jumpa saya je. Korang pernah jumpa saya tak sebelum ni? Pernah je kan? Ada tak yang baru pertama kali bersama dengan saya dalam kelas ni, ada tak? Ada. Hai, selamat berkenalan. Arif Haikal, awak ingat saya tak familiar ke dengan nama awak tu? Awas ya. Tak ada. Ada yang muka semua dah berpulat nak mengaku student baru. Okay, student baru ke student baharu? Okay, pelajar baru ke pelajar baharu? Baharau datang dari mana, dek? Saya tahu tu rushing sangat nak type tu. Awaslah. Okay, kalau new, dia merujuk kepada apa? Baharu. Kepada pelajar-pelajar baharu, selamat datang saya ucapkan. Okay. So ini ilmu free. Awak dapatlah hiburan percuma dan juga ilmu percuma. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nanti saya ceritakan beza baru dengan baharu. Okay. Right. Apa khabar anak-anak tercinta? Apa khabar? Baik Okay, right. Okay, alhamdulillah. Okay, so hari ini kepada yang mungkin baru masuk kelas saya, baru nak berkenalan dengan saya dengan tingkatan 3 ni, untuk saya tak ramai sangat tingkatan 3 kenal saya sebenarnya, sebab saya tak mengajar tingkatan 1, tingkatan 2. Jadi biasanya mereka akan kekal bersama dengan cikgu yang sama masa mereka belajar tingkatan 1, tingkatan 2. Okay, tapi mungkin ada yang kenal saya tapi tak tahu karakter saya macam mana kan. Muka saya pula ni garang. Orang tak nak pilih saya. Muka saya garang. Tapi tak tahu. Saya comel. Tak tahu saya comel. Okay. Itu dia. Muka rock. Kadang-kadang muka rock. Kadang-kadang muka saya tak siap. Kita tengok keadaan. Miss Humble, Miss Best. Oh wow. Dalam hati ada taman. Hati saya ada taman. Taman untuk awak. Okay. Alright. So hari ini, bersedia tak nak menimba ilmu hari ini?
Bersedia terima ilmu Okey, ingat satu benda, kita belajar walaupun percuma. Bagi saya, benda yang percuma ni kalau awak perasan kan, percuma ni tak ramai orang nak masuk. Okey. Orang tak menghargai benda yang percuma. Sebab apa? Sebab mereka fikir mesti dia orang nak bagi cikai-cikai je. Mesti fikir macam tu, betul tak? Okay, tapi kalau kita awak perasan tak? Anda kata ada dua tiket. Tiket free dengan tiket yang berbayar, VIP. Awak akan lebih alert kalau tiket itu adalah tiket VIP, betul tak? Awak tak akan miss tarikh dia. Okay, awak akan make sure awak sampai cepat. Awak nak beratur awal. Kalau benda free ni kadang-kadang kita take it for granted. Okay, maksudnya kita ni pandang sebelah mata. Tapi when it comes to ilmu, awak tak patut macam tu. Okay, bila datang ilmu ni walaupun secebis cuma tetapi dia boleh menjadi pakaian kita. Okay, boleh menjadi pakaian kita. Bagi saya, pakaian yang terbaik untuk manusia ialah ilmu. Orang yang berilmu ni akan disanjung tinggi. Okay, jadi kita nak lengkapkan pakaian kita supaya cantik. Pakaian maksud saya ialah kita punya perlindungan diri kita. Okay, jadi kita kutip sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit lama-lama awak akan menjadi orang yang lebih cemerlang dan lebih baik dari hari ke hari. Okay, jadi ingat satu benda, kita belajar hari ni walaupun percuma tetapi ilmu ini sangat berharga. Okay, tak ada orang nak bagi awak ilmu percuma macam itu saja. Okay, siapa saja yang offer untuk bagi ilmu pengetahuan kepada awak, terimalah dengan hati terbuka. Okay, itu dia. So bismillah. Jom kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Kepada yang bukan beragama Islam boleh berdoa dengan cara masing-masing asalkan niat kita betul, kita nak timba ilmu. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, so jom. Semoga semua terang ilmu, terang hati. Okay. Alright. Okay. So hari ini, ilmu free hari ini slot bersama dengan saya akan buat karangan umum. Okay. Karangan umum ini saya ambil tajuk yang lama sangat saya tak buat. Iaitu tajuk dia lah gejala sosial. Kenapa saya rasa saya patut berikan awak karangan. Sebab kalau awak ingat balik, awak belum exam kan? Awak exam bulan 1 kan? Betul tak? Awak exam bulan 1 kan? Okay, exam bulan 1. Awak nak tahu tak sebenarnya kalau anda kata awak tak sempat nak study semua, kita ni kadang-kadang tamak. Okay, awak mula tamak. Sebab apa? Sebab awak takut kan? Okay, saya nak sedarkan awak lagi sekali untuk tingkatan 3, peperiksaan awak bulan 1 tu penentu masa depan awak. Kenapa saya kata penentu masa depan awak? Sebab awak akan pilih subjek elektif untuk tahun 2023. Okay, makanya awak jangan buat markah awak cikai-cikai sahaja. Okay, jadi saya aim apa? Saya aim karangan disebabkan markah yang diberikan markah yang paling tinggi. Okay, dalam kertas 2 awak akan tahu ada 2 karangan yang awak akan jawab. Pertama ialah karangan pendek, yang ini saya tak risau sangat bagi mereka yang pandai ulasan, pandai ringkasan, automatik insya-Allah untuk karangan pendek tu diboleh lah. Okay, yang kedua bahagian B awak akan jumpa, kalau perasan saya recap balik karangan ini diberikan 3 soalan pilihan, betul tak? 3 soalan pilihan, betul? 3 soalan pilihan kan? Okay, dalam 3 soalan pilihan ni dia merujuk kepada satu tema yang sama. Contohnya dia bagi gambar orang bersukan, hari sukan kat sekolah. So 3 tu mungkin salah satunya diminta awak buat laporan. Okay, kedua tu mungkin dia minta buat karangan biasa tentang apa? Mungkin tentang faedah-faedah bersukan. Yang ketiga mungkin dia suruh awak buat karangan cerita tentang hari sukan. Okay, right. Jadi maksudnya tema dia sama tapi awak kena pilih satu saja. Okay, dan inilah markah yang paling banyak sekali. Okay, jadi apa yang saya nak awak buat? Aim bahagian yang paling tinggi markah dia. Okay, jadi jaga laras bahasa dan sebagainya. Okay, Miss galakkan buat karangan fakta ataupun berformat. Kalau awak tanya saya, okay, yang ni yang saya nak siapkan awak lah. Pilih mana yang awak yakin dan saya percaya awak yakin untuk benda yang tak berformat. Satu masalah dengan pelajar ni, saya suka soalan ni. Awak perasan tak? Walaupun soalan berformat itu lebih senang, maksudnya mungkin topik dia ringan. Contohnya diminta faedah-faedah bersukan tapi awak kena buat dalam bentuk syarahan. Pidato contoh. Okay, tapi karangan biasa tu dia ambil yang paling susah. Cara nak ambil tu susah sangat. Contohnya cara-cara untuk bla bla bla. Awak sanggup ambil yang susah berbanding dengan asalkan dia tak ada format. Itu karakter kita tau. Okay, jadi saya macam ni je senang kata kan.
pilih mana yang awak selesa sekali. Tapi saya yakin awak suka yang tidak berformat. Maksudnya karangan biasa. Okay. For me fakta sebab takut salah format. Betul. Sebab kita takut dengan salah format. Itulah dia. Tapi kalau awak dah tahu siap-siap, dia tak ada masalah. Okay. Right. Okay. Jadi pada hari ini, saya nak berikan aturan yang baik kepada awak untuk menulis karangan. Tetapi pada hari ini, saya nak remind awak siapa yang dah belajar dengan saya, kita dah pergi cara buat karangan yang advance, iaitu menggunakan penanda wacana dalam huraian. Tetapi pada hari ini, saya akan berikan tahap aras senang kepada sederhana sahaja. Bila awak masuk kelas saya tahun depan, then only saya akan bagi awak yang mencabar. So ini dia karangan umum kita pada hari ini ya. Sediakan kepala awak, clear your mind semua gejala sosial sering dikaitkan dengan golongan remaja. Gejala sosial, So gejala sosial ini kalau awak tengok kan, dia ni adalah apa saja yang berkaitan dengan tingkah laku yang buruk lah. Dan dia mesti melibatkan lebih daripada seorang. Maksudnya benda yang kita buat at least 2 orang ataupun ada pengaruh yang lebih ramai. Contohnya merokok, buli, ponting sekolah dan sebagainya ya. Bina sebuah karangan tentang punca-punca gejala sosial dalam kalangan remaja. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya gejala sosial? Dulu saya pernah buat karangan ni, tapi cara-cara Panjangnya karangan anda hendaklah tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Maksudnya kena lebih daripada 180 patah perkataan, tak boleh kurang. Tetapi boleh tak saya nak tahu kat sini, cikgu awak suruh bagi berapa isi? Saya nak tahu. Cikgu awak suruh bagi berapa isi? Saya nak tahu. Ada 4, ada yang ketiga, ada yang kata 4, 3, 4, 3, ada yang cakap 5. Alright. Awak diberikan 1 jam saja masa untuk menjawab kertas 2. Yang mana karangan pendek kalau boleh awak jawab dalam tempoh 15 minit. Selebihnya awak buat karangan ini. Sebenarnya tidak kisah awak buat 3 ke 4 ke 5 ke, asalkan awak betul-betul ikut masa. Sebab kalau masa dia dah terlebih, tak sempat dibuat kesimpulan, tak guna juga. Jadi sentiasa tahu kemampuan kita dalam menghurai. Jadi yang paling penting bila awak dapat saya soalan, awak tandakan tema dia apa, kehendak soalan dan juga awak mula buat rangka karangan. At least keluarkan yang besar. Tapi kalau nak ikutkan untuk mendapatkan karangan yang sempurna, saya sebut sempurna awak perlukan 3 isi sahaja. Maksud saya 3 isi ni kenapa saya kata sempurna? Sebab kat sini ialah biarlah kualiti ni lebih banyak daripada kuantiti. Maksud saya bila awak 3, awak akan fokus kepada gagasan huraian awak. Berbanding dengan awak buat banyak tapi huraian awak tak power, jadi tak guna. Lebih baik awak buat kualiti itu lebih diutamakan. Boleh faham tak maksud saya? Bagus soalan Faris. Bila 3 isi, pendahuluan ada, penutup ada, total akan ada 5 perenggan. Tapi 3 isi. Quality over quantity. Yes, itu dia. So jom tengok jap. So setiap kali awak dapat soalan, pastikan awak cari 4 perkara. Pertama, cari tema. Apakah isu yang diketengahkan? Kedua, cari kehendak soalan, nak punca ke, cara ke, kesan ke, langkah ke, faedah ke, keburukan ke. Ketiga, cari golongan sasaran yang berkaitan. So dia ni ada kaitan dengan kehendak soalan. Mungkin diminta peranan ibu apa contoh. So awak tak boleh bagi peranan kerajaan, dia kena golongan itu sahaja. Kemudian format, ada format ataupun tidak. Awak akan nampak keyword. Kalau karangan berformat senang sebab dia akan tulis macam ni kau. Contoh tulis surat anda selengkapnya. Tulis pidato anda, tulis teks pidato anda selengkapnya. Tulis email kepada kawan anda. Tulis sepucuk surat. Itu awak tahu dia format. Tapi kalau dia bagi soalan macam tadi, dia kata apa? Bina sebuah karangan. Maksudnya format ke tak format? Dia tidak berformat. Dia karangan fakta. Alright, bagus. Very good Arif Haikal. So jom kita pergi jap. Apakah tema kita pada hari ini? Boleh tak bagi tahu saya apakah tema kita? What are we talking about today? So kita bercakap tentang gejala sosial. Saya bukan saya saja sebut macam tu Dia memang kena sebut gejala sosial. Saya ada satu kisah Ini masa ni saya pidato ketika saya tingkatan 6 bawah. Dulu ada 6 bawah dengan 6 atas. Saya berpidato. Saya tak biasa. Saya tahu kita kena sosial. Tetapi saya tak sangka saya punya juri saya
Okay. Juri saya alert. Okay. Sebab memang tema dia adalah gejala sosial. Jadi saya sebut gejala sosial. Selepas kali ketiga saya sebut sosial dekat dalam tag saya, tiba-tiba ketua juri dia buka mic dia tau. Dia cakap, Pemindato, betulkan sebutan sosial, bukan social. Saya cakap, maafkan saya ucap terima kasih lagi dia kan. Lepas saya mula sebut sosial dekat dalam tag saya. Sebab saya rasa macam pelik kan mula kan. Okay. Saya macam, okay. Kebetulan pula member yang kita gaduh tahun lepas tu masa form 5 tu lalu kat belakang. Oh, semangat masa tu. Semangat kita masa tu. Meneliti hujah saya yang ketiga. Gejala sosial boleh menyebabkan berlakunya. Bermula hari itu saya dah mula sebut dengan betul. Okay, gejala sosial. Okay, elok dia lalu kat belakang. Saya dapat tempat. Okay, saya dapat tempat pertama. Itu kat peringkat sekolah. Okay, so itu dia. Okay, gejala sosial. Itulah dia ya. Okay, seterusnya yang kedua. Kehendak soalan. Soalan nak apa? Soalan nak apa? Thank you. Soalan nak punca gejala sosial. Okay. Alright, seterusnya yang ketiga, golongan sasaran. Ada tak? Yes, diminta gejala sosial dalam kalangan remaja sahaja. Pandai. Format, ada format tak? Tiada format. Jadi karangan ini ialah karangan fakta. Okay. So, 4 perkara yang kita nak ketengahkan. Okay. Alright, so jom kita pergi jap kepada pendahuluan kita. Okay, boleh saya tahu tak? Ada tak yang pertama kali dengan saya? Kali ni serius. Saya nak tanya, ada Okay, Danish saya tahu dah. Bagus Danish. Okay, baru pertama kali Okay. So yang pertama kali masuk dalam kelas saya menjaminkan awak apa tahu? Saya jamin awak akan dapat satu formula pendahuluan. Sebab jarang cikgu kemukakan formula khas untuk pendahuluan. Okay, jadi saya nak awak betul-betul clear your mind. Fokus kepada saya betul-betul. Kalau perlu untuk tak saling dulu, letak dulu pen. Jangan saling dulu. Sebab saya takut awak terkejar-kejar. Okay, jadi yang penting awak fokus kepada apa yang saya nyatakan dekat depan. Okay, alright. Formula saya untuk bahagian pendahuluan, ini formula saya saja, awak takkan dengar daripada mulut orang lain. Dah cia. Dah CIA. Dah CIA. Dah CIA. Okay, jadi macam mana kita nak pakai dah CIA? Percaya ataupun tidak, anak-anak saya yang dah pakai formula dah cia, okay, dia lebih yakin untuk tulis bahagian isi sebab pendahuluan dia panjang dan solid. Okay, jangan takut lebih patah perkataan. Tengok semua kata ya. Cikgu saya terkejut miss. Yes. Sebab itulah yang ini ialah idea yang kita boleh rangsang. Okay. Alright, jadi ini ialah formula bahagian pendahuluan saya. Saya pakai ketika saya berada, ini formula saya sejak saya berada di tingkatan 6. Okay, jadi cikgu ni saya keluarkan. Saya nak anak-anak murid saya menulis seperti saya. Okay, alright. Dah CIA. Okay, ada soalan yang sangat baik. Dia kata punca dengan faktor sama ke? Punca dengan faktor sama. Okay, maksudnya penyebab. Tetapi awak kena tahu satu perkara. Andai kata soalan itu dia minta punca, tolong pakai perkataan exactly sama dengan itu, punca. Elakkan pakai perkataan lain walaupun sinonim. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni tak perasan kita buat salah. Okay, tapi kalau awak yakin tidak ada masalah. Cumanya at least untuk bahagian ayat arahan dalam pendahuluan ayat terakhir tu kena ikut apa yang dibagi. Okay, alright. So jom kita pergi kepada formula dah CIA saya. Okay, punca dengan cara tak sama. Cara ni adalah untuk kita betulkan. Okay, itu dia. Nanti kita bercakap tentang sinonim tu nanti insyaAllah. Okay, alright. Pertama sekali, dah. D yang pertama merujuk pada apa? Merujuk kepada definisi ataupun tak tahu definisi, it's okay, pernyataan umum tentang tema. Makna? Maksudnya letakkan sedikit pengetahuan awak tentang tema. We are talking about gejala sosial. Okay, gejala sosial ni mungkin awak tak tahu definisi dia dalam kamus dewan. But it's okay. Awak just letak apa yang awak tahu. Awak tak tahu ni apa nama gejala sosial, tak ada masalah. Cuba bagi tahu saya, gejala sosial ini adalah benda baik ke benda buruk? Benda paling basic saya tanya awak. Benda baik ke benda buruk? Okay. Tingkah laku buruk. Yes, itu. Buatlah kalau tambah sikit. Biasanya siapa yang terlibat? Remaja. Okay, fine. Saya letak.
Gejala sosial merupakan tingkah laku buruk yang biasanya dilakukan oleh remaja. Itulah. Okey. Boleh faham tak? Yang pertama ni. Tak tahu definisi, it's okay, buat pernyataan umum. Boleh faham? Okey, so itu yang pertama. Andai kata dia cakap tentang amalan membaca, diminta faedah amalan membaca, contoh. Okey, jadi awak boleh letak, mungkin awak tak tahu membaca tu apa. Membaca tu sebenarnya ialah perbuatan menelaah bahan-bahan ilmiah. Okey, tapi let's say awak tak tahu. Mungkin awak boleh cerita, membaca ni baik ke buruk? Mungkin. So membaca ni baik ke buruk? Okey, membaca merupakan satu budaya yang sangat mulia dan wajar diteruskan dalam masyarakat. Pun boleh, tak ada masalah. So at least awak nak cakap bahawa, aku kenal tema ni. Salam perkenalan. Okey, awak kena kenal tema awak sebelum awak menulis. Okey, so itu dia. Alright, okey. Yang kedua kan kesayangan saya, okey, yang kita perlukan ialah ayat huraian. Perasan tak saya kata dah. D-A-H. Kenapa saya ambil dua yang ni? Yang tadi tu ambil satu je. Sebab saya nak ada dua ayat. Bagus Seri Ain. Okay. So dua ayat. Jadi dua ayat saya ini. Okay. Dua ayat saya ini. Saya akan pecahkan ikut keperluan. Yang ini sekadar idea tau kepada awak. Sekadar idea sahaja. Tetapi andai kata awak nak buat cara lain tak ada masalah. Tapi sebab formula saya, jadi saya akan ceritakan formula saya. Okay. Alright. So saya tuliskan ayat huraian. Okay. Biasanya topik karangan yang diberikan kepada awak ialah isu semasa. General knowledge pada hari inilah. Jadi apa yang perlu saya nak awak letakkan dekat sini ialah letakkan satu penanda wacana yang menunjukkan zaman. Tahu tak penanda wacana yang menunjukkan zaman? Saya buat zaman je lah terus. Okey, tahu tak penanda wacana yang menunjukkan zaman yang awak suka pakai pada era globalisasi ini, pada zaman moden ini, kebelakangan ini, nak simple, kini, nak bombastik, dasawarsa ini, pada masa ini, itu dia. And you guess what? Awak hanya ada 3 tahun duduk kat sekolah. Tingkatan 3 yang tersisa ni, tingkatan 4, tingkatan 5. Awak hanya perlu pakai 3 favourite awak yang sama ulang-ulang sahaja. Maksud saya ialah, awak tak perlu nak complicatekan kepala awak dengan benda-benda baru. Awak pakai yang terus bombastik. Saya ajar awak. Pegang ini sampai 3 tahun ni. Yang pertama, contoh. Yang bombastik. Pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini, pakai itu. Sampai tingkatan 5 awak pakai. Dia sentiasa valid. Itu dia. Okay. Lagi, tak nak pakai pada era pasca globalisasi, tak ada masalah. Okay. Pada, mungkin awak boleh pakai. Pada zaman serba moden ini pun boleh. Itu dia. Okay. Pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini, ataupun pada era pasca modernisasi yang kian mencabar ini, contoh. Saya suka tambah depan, Arif Haikal tahu. Saya pakai apa? Jika diperhatikan. Pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini. Okay, alright. Okay, dalam meniti era jaya, boleh, tak ada masalah. Okay, alright, nanti saya tuliskan. Tapi tak apa, kita bincang dulu tentangnya. Okay, alright. Lepas awak pilih satu penanda wacana zaman yang awak suka tu, sebab saya dah ada favourite dari dulu sampai sekarang. Okay, apa yang perlu awak buat? Awak kena jadi judgemental. You judge the topic. Okay, sama ada benda itu baik ataupun buruk. Maksud saya ialah awak pandang ni positif ataupun negatif pada hari ini. So sekarang ni, we are talking about gejala sosial. Okay, so bagi tahu saya pada zaman sekarang, gejala sosial ini, okay, penanda wacana dikira basingan. Pada zaman sekarang, gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja meningkat ke berkurang? Meningkat ke berkurang? Meningkat ke berkurang? Maksudnya meningkat. Betul tak? Meningkat. Maksudnya awak komen negatif. Awak komen negatif. So buatlah statement. Jika diperhatikan pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini, masalah gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja di Malaysia semakin menjadi-jadi. Semakin banyak meniti di bibir-bibir masyarakat. Semakin banyak dipaparkan di media-media masa. Contoh, apa sahaja yang boleh menunjukkan bahawa your judgement positif ataupun negatif tentang tema pada masa itu. Boleh faham? Semakin meningkat, boleh, tak ada masalah. So yang ni, okay. You have to take it easy. Maksud saya ialah perlahan-lahan. Mungkin sekarang awak pakai apa? Awak pakai basic contoh. Jika diperhatikan pada zaman moden ini, gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja semakin meningkat. Yang itu masa awak form 3. Tambah sikit nak masuk cerita 4 kan. Semakin menjadi-jadi. Naik sikit. Semakin banyak
dipaparkan di media massa. Upgrade lagi. Semakin banyak meniti di bibir-bibir masyarakat. Nak upgrade lagi boleh. Sentiasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Itu lagi upgrade. So, awak pilih sama ada awak nak selesa berada dekat zon bawah ataupun awak nak semakin mendaki lebih tinggi. Okay? So itu bukan polemik. Polemik ni maksudnya sentiasa dibicarakan, semakin dibahaskan. Yang itu kita bincang nanti. Itu proses pembelajaran kita. Tapi saya bagi tahu macam mana yang statement awak ni awak boleh buat ikut awak punya level pengetahuan awak. Okay? So itu ya. Meniti di bibir-bibir masyarakat. Maksudnya kita sentiasa bercakap di non-stop. Itu dia. Okay? Alright. So yang kedua. Okay, yang kedua. Bila awak dah judge dah di positif ke negatif pada zaman sekarang. Okay, tetapi dekat sini. Okay, ada yang cakap boleh tak saya letak statistik? Boleh, kalau awak tahu go ahead, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni saya tak nak pergi secara yang paling top tu saya tak nak lagi. Kita pergi yang basic dulu, asas dulu Okay, lepas awak dah judge, saya nak awak letakkan satu soalan dalam kepala awak. Benda ini wajar atau tidak wajar? Wajar atau tidak wajar? Dan saya nak awak nyatakan kerana apa dia wajar ataupun tidak wajar. Okey. Tadi awak komen negatif. Awak kata gejala sosial semakin banyak berlaku di Malaysia. Jadi bagi tahu saya wajar atau tidak wajar kita biarkan. Tidak wajar. Ya, hal ini tidak wajar dibiarkan kerana letaklah alasan awak. Kenapa tak wajar kita biarkan golongan remaja kita terjebak dengan gejala sosial? Sebab apa? Mereka ni siapa? Contohlah kalau saya kata siapa mereka? Mereka ni apa? Tunjang masa depan negara. Fine, saya ambil. Okay? Jadi mungkin awak kata, okay, bimbang jika mereka terus tersesat. Terpulang ke awak. Letaklah idea awak. Okay, bakal peneraju negara. Very good. Pandai Syira. Hebat. Okay, Inu maki bagus. Takut nanti dia semakin terpesong kalau tidak dibendung. Bagus. Okay, merosakkan generasi ke generasi yang lain. Bagus. Very good. Saya suka. Okay, so letaklah alasan awak. Okay, seterusnya. Okay, jap. Setakat ni boleh faham tak ketiga-tiga aturan ini dulu? Boleh faham Boleh Bagus. Very good. Itu dia. Okay, seterusnya letakkan ayat contoh. Nak tahu tak ayat contoh ini sampai awak tingkatan 6, kalau awak ambil sekolah sampai tingkatan 6, memang ayat contoh ni antara benda yang wajib. Okay. So itu dia ya. Saraf tunjang negara, saraf tunjang tu dah masuk dalam sains, itu dah benda yang nyata. Dia tunjang negara saja. Okay. Cubaan yang baik. Okay, seterusnya. Ini dia. Ayat contoh. Macam mana orang nak tahu awak sedang buat ayat contoh ataupun tidak? Biasanya akan ada perkataan apa? Kena ada perkataan contoh, misal, tamsil, seperti. Ada salah satu ni bukti yang awak ini sedang pakai ayat contoh. Nak tahu tak? Kita ada 3 perenggan isi, 1 perenggan pendahuluan, ada 4 ayat contoh yang awak perlukan. Jadi pakailah setiap satu ni berbeza-beza. Nampaklah bahawa awak ini kaya dengan perbendaharaan kata. Okay, so itu dia. Ataupun hal ini dapat dibuktikan dengan boleh, tak ada masalah. Okay, tapi ini antara contoh yang paling basic lah. Okay, alright. So ini dia. Okay, bagi tahu saya contoh gejala sosial yang ada dekat Malaysia yang biasanya dilakukan oleh remaja Malaysia. Apakah gejala sosial yang ada? Apakah dia? Okay. Okay, membuli. Okay, membuli. Okay, bully. Lagi? Vandalisme. Alright, okay lagi? Berfoya-foya, ponteng sekolah, dadah. Okay, ponteng sekolah dan sebagainya. Alright, okay. Ada banyak, thank you so much. Merokok, pandai. Hebatlah dia. Merokok. Adi isap rokok tak kat sini? Adi isap rokok tak? Ada tak isap rokok? Tak ada. Okay, jangan isap rokok walaupun even Waimah vape sekalipun saya tak nak jangan macam tu. Okay, seterusnya kita ada, lepas saya contoh, sorry. C dah ada dah. C dah ada dah. Kemudian kita perlukan apa? I ialah bahasa indah. So, bahasa indah. Indah ni maksudnya something beautiful. Dan biasanya kita berikan dia suntikan apa? Kita berikan dia suntikan peribahasa. Ya. Okay. Ataupun tak tahu peribahasa pun mungkin awak nak letak lirik lagu yang berkaitan. Okay. Ada seorang student ini, dia sangat-sangat kreatif. Saya baca karangan dia. Okay. Sebab saya pernah ajar dia sekali, saya tak sangka dia pakai lah. So, topik karangan itu ialah patriotisme. Okay. Awak tahu tak dia buat pembuka karangan dia dengan apa? Pembuka karangan dia dengan lirik lagu Negaraku. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Begitulah
lirik yang ada dalam lagu Negaraku Yang Kita Cintai ini. Lepas tu dia buat karangan macam biasa. Oh, memang power. Okay, jadi anda kata awak tak pakai pun peribahasa, mungkin awak boleh pakai dengan cara macam tu. Selain tu awak boleh pakai kata-kata tokoh. Tapi saya tahu kata-kata tokoh ini mungkin sukar untuk kita dapat kalau kita kurang membaca. Okay, cara ditulis dalam karangan macam mana? Macam itulah dia akan petik. Okay. Yang lagu Negaraku tu dia petik dalam, dia buat macam dalam bentuk pantun tengah-tengah. Itu boleh, tak ada masalah. Okay, sebab dia macam ibarat puisi. Very inspiring, yes, betul. Okay, jadi awak jangan takut. So anda kata awak dapat karangan tema Negaraku tu, tema patriotisme, awak boleh pakai, tak ada masalah. Okey, bahasa indah. Satu benda yang membelenggu pelajar kita ialah awak kadang-kadang dipaksa untuk keluarkan peribahasa yang awak kadang-kadang ikut nasib. Kadang-kadang awak tahu tentang tema tu, kadang-kadang awak tak tahu peribahasa tentang tema tu. Okay, tetapi ada satu peribahasa yang boleh pakai untuk semua tema di atas muka bumi, anak-anak murid saya tahu. Okay, apakah dia? Jangan risau. Hari ni semua anak-anak murid saya. So semua orang akan tahu. Apakah dia? Sudah terang lagi bersuluh. Saya janji dengan awak. Yang ni boleh pakai. Sampailah awak habis sekolah. Sudah terang lagi bersuluh. Okay? Alright. So ini dia. Yang ini, awak janganlah tiba-tiba pakai sudah terang lagi bersuluh titik. Dia itu memang kau memohon untuk nyawa terbang, dik. Jangan macam tu. Dia bukan macam gitu. Okay, BN dapat 95. Bagus, good job. Okay. Cara nak pakai dia ialah, okay, cara nak pakai dia ialah hijack dia masuk dekat sini. Okay, contoh tadi awak judge dia tadi negatif kan? So awak kata benda ni tak wajar kan? Jika diperhatikan pada zaman yang serba moden ini, masalah gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja di Malaysia semakin menjadi-jadi. Sudah terang lagi bersuluh hal ini tidak wajar dibiarkan kerana remaja merupakan tunjang negara pada masa depan. Itu dia. At least awak dah ada satu bahasa indah. Dah ada satu bahasa indah. Boleh faham? Boleh faham tak? Okay. Ini akan jadi your backup plan. Apabila awak tak terfikir peribahasa tentang tema itu. Tapi, saya kan cikgu. Saya mestilah ada peribahasa yang berkaitan dengan tema. Okay. Kita ada satu peribahasa tentang remaja. Pemuda harapan bangsa. Pemudi tiang negara. Pernah dengar tak? Masa depan ke masa hadapan? Masa depan. Actually dua-dua sama je maksud dia. Okay? Dia sama je. Cuma yang satu tu singkatan. Okay? So kita satu tu dia ringkasan sikit lah. So kita ada pemuda harapan bangsa. Pemuda harapan bangsa. Okay? Pemudi tiang negara. Pemuda gandaan dia ialah pemudi. Okay? So ini dia. So yang ini saya akan pakai dalam peribahasa saya. Okay? Alright. Dan yang terakhir A, CIA. Ni jawapan ada dalam after class kan? Tak ada actually, awak kena screenshot. Awak nak ke? Nak? Okay, fine. Saya buatkan untuk awak, okay? Lah. Saya nak tanya awak lah. Kalau awak kenal siapa-siapa yang kenalkan Mini Love, sekarang ni kalau saya confused. Mini Love kena macam ni ke? Kena macam ni ke? Kena macam ni. Saya tengok makin lama ni macam makin panjang. Saya pernah jumpa orang dia buat macam ni. Mak saya buat macam ni juga. Saya cakap, tak balance lah. Dah macam sesiku L. Jari saya pula tu panjang. Saya cakap, tolonglah siapa yang kenalkan ni, tolong explain balik. Mini Love macam ni ke? Macam ni. Kau macam tu baik buat macam ni betul tak? Love. Mungkin ada silang kaki buat macam tu kan. Risau saya lah. Saya stres. Saya cakap, dia bertunjuk apa tu? Sesiku L ke? Taklah Mini Love. Oh, not so mini. Salam siapa yang perkenalkan tu. Awas lah. Okay. Alright. Okay. So, okay, saya akan berikan skema. Jangan risau. Okay. Saya akan bagi draft ni. Okay. CIA. A ialah ayat arahan. And I tell you, tak susah. Sebab apa? Sebab kita dah keluarkan semua tadi. Kehendak soalan lah. Dia nak apa? Dia nak punca-punca berlakunya gejala sosial. Okay, tapi awak bagi tahu saya, awak nak jadi student biasa ke awak nak jadi student luar biasa? Luar biasa. Okay, luar biasa bukan luar bilik darjah yang risau saya. Kan nanti korang ponteng. Okay, jadi kalau awak student biasa, awak akan buat dalam bentuk ayat penyata. Oh, macam mana tu cikgu? Direct, contoh. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya gejala sosial, titik. Itu dia. Okay,
Luar biasa in a good way lah. In a good way Tengku. Okay? Awas. Risau saya. Okay, yang kedua. Kalau awak luar biasa, awak boleh buat dalam bentuk persoalan. Yang mana akan ada perkataan apakah dan letakkan kehendak soalan dia last. Contoh, persoalannya. Apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya gejala sosial dalam kalangan remaja di negara kita? Tanda soal. Itu dia. Style, babe. Dia style. Thank you, Syira. Okay. Alright, jadi soalan kita pada hari ini, dia nak punca. Dia nak punca gejala sosial. Okay. So, saya bacakan untuk awak. Tadi kita dah bincang dah. Jadi, saya akan bacakan pendahuluan kita bersama-sama. Okay, fokus. Fokus. Letak pen semua. Letak pen. Letak pen, fokus dulu kepada saya. Okay. Fokuskan kepada saya. Okay. Awas. Okay. Gejala sosial merupakan tingkah laku buruk yang biasanya berlaku dalam kalangan remaja. Jika diperhatikan pada era pasca modernisasi yang kian mencabar ini, masalah gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja di Malaysia semakin menjadi-jadi. Sudah terang lagi berseluruh, hal ini tidak wajar dibiarkan kerana remaja merupakan bakal peneraju negara suatu hari nanti. Contoh gejala sosial yang dimaksudkan termasuklah membuli, vandalisme dan ponteng sekolah. Pepatah menyatakan bahawa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Persoalannya, apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah gejala sosial dalam kalangan remaja di Malaysia? Tanda soal. Settle. Itu sahaja. Boleh faham? Kemas. Ada yang cakap, boleh tak saya pakai yang 10 pemuda tu? Boleh? Yang itu memetik kata-kata Presiden Indonesia satu ketika dahulu, Soekarno. Berikan aku 10 orang pemuda, nescaya aku mampu menggoncang dunia. Goncang dunia hanya dengan 10 pemuda. Maksudnya apa? Betapa orang muda-mudi ini diperlukan untuk pembangunan negara dan juga dunia. Itu dia. Okay? Jadi inilah formula kita bersama. Kelas, kelas. Okay. Alright. So, yang ini saya bagi awak screenshot dulu. In case lah. Screenshot dulu. Screenshot dulu. Itu dia. Miss, cikgu saya suruh letak 2. Contohnya, apakah sebab berlakunya gejala sosial? Sesungguhnya terdapat beberapa punca-punca berlakunya gejala sosial. Okay, dia macam ni tau sebenarnya, Zunur. Nak tahu tak? Kenapa ada cikgu keluarkan formula? Cikgu ni keluarkan formula dan awak perasan tak? Cikgu mengeluarkan formula yang berbeza. Awak perasan tak? Perasan tak? Okay, bila cikgu keluarkan formula yang berbeza, itu sekadar merangsang idea awak sahaja. Awak tak semestinya kena ikut formula saya. Tetapi andai kata formula saya memudahkan awak untuk menghurai, untuk menggalakkan pemikiran dan pakailah. Okay, saya tak kata cikgu yang cikgu awak ajar tu salah. Tak, semua betul. Okay, sebab apa? Cikgu sebenarnya dah just nak galakkan. Awak dah tahu tak? Karangan ini ialah hidup awak. Karangan ialah hidup awak yang awak letakkan dekat dalam satu karangan. Okay, maksud saya ialah apa yang awak tahu awak akan muatkan dalam bentuk satu penulisan. Dia bukan tentang pengetahuan saya tau, tapi dia tentang pengetahuan awak. Kalau awak perasan, formula saya sangat menghormati pengetahuan awak. Saya tak paksa apa yang awak tak tahu. Contoh awak tak tahu peribahasa, it's okay. Saya dah bagi satu peribahasa yang awak boleh pakai untuk semua. Saya tak paksa untuk awak letak satu peribahasa yang berkaitan dengan tema. So, formula saya sangat-sangat menghormati pengetahuan awak. Dan ini semua, adakah ada statistik yang spesifik? Tak. Ini ialah general knowledge saja. Jadi awak jangan risau. Mana yang awak selesa, okay, ikut je cara. Kalau awak macam awak suka cara cikgu awak pun okey, tak ada masalah. Okay? Sesungguhnya dia hanya membantu awak saja, ya. Miss, macam mana yang ayat 10 orang pemuda tadi? Okey, anda kata awak nak masukkan kat sini. Okay, mungkin awak boleh kata. Mantan Presiden Indonesia iaitu Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 orang pemuda. Buka apostrofi sebab di dialog kan. Berikan aku 10 orang pemuda, nescaya aku mampu menggoncang dunia. Tutup. Okay, apostrofi itu apa awak kata? Hal ini membuktikan bahawa golongan muda mampu untuk meneraju dunia. Contoh. Buat macam itulah. Okay, so itu dia akan lebih complicated sikit. Tapi kalau awak boleh olah, then tak ada masalah. Okay, alright. Okay, jom kita pergi kepada seterusnya. Alright. So macam mana kita nak buat kita punya pengenalan kita tadi? Okay, Mas saya ajar awak. Ini rangka tau. Tak apa. Tak sempat screenshot tak apa. Saya akan tunjukkan kat awak. Ini semua sama ni. DAH, CIA sama je.
Sama je. So H ada 2 kan? So ini saya buat dalam bentuk proper lah. So kalau awak tak sempat yang tu pun tak apa. Ini saya tulis balik. Okay, so kita nak ambil definisi apa tadi? Kita nak ambil definisi ataupun pengetahuan am tentang gejala sosial. Tadi saya kata apa gejala sosial tu? Gejala sosial ialah tingkah laku buruk. Tingkah laku buruk. Yang biasanya dilakukan oleh golongan remaja. Ini je rangka awak tulis kat dalam kertas awak. Saya akan bagi yang ni je. Nanti depan tu tak bagilah. Okay, alright. Seterusnya yang kedua, ayat huraian. Ayat huraian saya kata ada 2. Yang pertama sekali haruslah awak letakkan penanda wacana zaman yang awak suka. Saya tak nak kontrol awak. Sebab tu saya kata formula saya sangat fleksibel dan menghormati awak. Okay, awak nak pakai apa-apa pun pakailah yang sesuai. Pada zaman sekarang, kini, pada era globalisasi ini terpulang ke awak. Okay, dan awak komen sama ada benda itu positif ataupun negatif. But awak cakap kat saya tadi, awak cakap di negatif. Awak kata, okay, gejala sosial, okay, semakin meningkat. Awak cakap tadi. Maksudnya meningkat ni terpulanglah. Awak nak cakap ni semakin menjadi-jadi ke? Semakin banyak meniti di bibir-bibir masyarakat ke? Semakin banyak dipaparkan di media-media massa ke? Semakin meningkat ke? Terpulang ke awak. Okay, jadi ini bergantung kepada level yang awak nak. Okay, alright, seterusnya. Pada era pasca globalisasi ke bagus? Very good. Okay, so kita pergi kepada seterusnya. Kalau ada yang tak tahu apa itu pasca, pasca maksud selepas. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai post. Okay, pasca tu, pasca globalisasi maksudnya zaman selepas global. Itu maksudnya. Okay, seterusnya. Create satu soalan dalam kepala awak sama ada benda ini wajar atau tidak wajar. Okay, so dia akan related lah dengan yang atas. Dan tadi awak cakap sebab dia negative statement, makanya awak cakap dia tidak wajar. Dan saya nak wajar tu apa? Maksudnya patut ke tak patut? Okay, dia perlu ke tak perlu macam tu? Okay, tidak wajar. Dan saya minta awak letakkan kerana apa? Macam tadi awak cakap, kerana remaja ialah peneraju negara, aset negara. Negara. Okay, suatu hari nanti terpulang ke awak, letaklah alasan awak. Okay, so kalau boleh saya nak pakai kerana ni sebab apa? Sebab nak nampak lebih panjang dan lebih matang. Okay, tapi kalau pendek juga, hal ini sudah terang lagi bersuluh, tidak wajar dibiarkan. Apa boleh juga, tak ada masalah. Tapi termati dekat situ nampak macam kita ni kurang mantap sikit lah dari segi gagasan idea kita. Okay, ayat contoh tadi, contoh gejala sosial yang ada, ialah tadi awak cakap bully, ramailah bagi idea. Semua saya setujulah. Vandalisme dan ada yang cakap ponteng sekolah. Okay, ponteng sekolah. Alright, so ini dia. Okay, seterusnya. Miss, apa maksud peribahasa tadi? Peribahasa tadi apa? Yang saya kata yang apa nama? Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pemuda, gandaan ni pemudi. So pakai pemuda-pemudi kan? Pemuda harapan bangsa, maksudnya bangsa kita mengharapkan kepada orang muda ni yang hebat-hebat. Okay? Dan mereka inilah tiang kepada negara. Maksudnya mereka ini asas pembinaan negara. Mereka lah yang akan meneraju negara kita satu hari nanti. Macam tulang belakang. Itu dia. Okay? Sebab remaja ni apa? Mereka ni sihat. Mental dan fizikal. Okay? Belum ada sakit lagi. Dah tua-tua tak boleh jadi tiang negara dek. Mungkin jadi lutut negara saja. Sakit lutut. Okay. Bahasa indah. Ingat. Kalau awak bersama dengan saya, awak akan ada satu-satunya peribahasa yang boleh pakai untuk semua tema, iaitu sudah terang lagi bersuluh. Okey. So ini sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Hijack dia. Ingat, saya ulang. Kita hijack dia. Okey, kita hijack dia. Masuk dekat nombor 2. Huraian yang kedua. Ini dia. Sudah terang lagi bersuluh. Hal ini tidak wajar dibiarkan. So STLB akan duduk kat sini. Sudah terang lagi bersuluh. Okey. Tapi sebab saya cikgu, saya ada satu peribahasa yang berkaitan dengan pemuda ni. Okay, tentang remaja, iaitu pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okey, pemuda harapan bangsa. Okey. Harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okey, saya buat dot. Okey. Alright, seterusnya. Ayat arahan tak susah pun sebab ayat arahan tu kita dah cari dia kat atas. Ayat arahan ialah kehendak soalan. Punca-punca yang menyebabkan berlakunya gejala sosial. Punca-punca gejala sosial. Okey. So mungkin awak nak buat dalam bentuk soalan, buat dalam bentuk soalan. Okey. Alright. So boleh faham yang pertama? All good? Boleh Boleh Okey, bagus, pandai, hebat. Okey, so jom kita pergi kepada isi yang pertama. Okey. Pertama sekali awak dapat saja soalan, okay, ini saya dah jawab. Jangan terus buat pendahuluan tau.
Keluarkan idea dulu. Keluarkan idea utama dulu. Okay, jadi apa yang saya perlukan? Idea daripada awak. Nak salin tak apa. Nanti awak cakap awak nak, saya boleh bagi dekat dalam apps. Okay. Jadi itu dia. Nak salin, nak screenshot. Ni bolehlah screenshot. Okay. Tapi jangan risau, saya akan bagi juga. Okay, Zahara. Bagus. Kurang didikan agama. Fine, saya akan pakai kurang didikan agama. Bagi idea lagi. Apa lagi punca? Kurang didikan agama. Pengaruh rakan sebaya. Ya, kita salahkan kawan kita. Jangan salahkan diri sendiri. Ya, salahkan kawan dulu. Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Kurang kasih sayang dan perhatian. Okey, bagus. Very good. Kurang kasih sayang. Kurang, okey. Kasih sayang dan perhatian lah. Kurang kasih sayang dan perhatian ibu bapa. Ibu bapa. Semua sebab member. Ya, salahkan member. Walaupun member pun nanti salahkan kita balik. Tak habis-habis. Karangan kau punca gejala sosial apa pengaruh rakan sebaya engkau lah. Oh, ya ke? Aku buat sama juga. Pengaruh rakan sebaya engkau lah. Elok kan? Itu dia ya. Pengaruh media massa. Saya terima. Pengaruh media massa. Very good. Pengaruh media massa. Apa beza media massa dengan media sosial? Media sosial duduk kat bawah media massa. Media massa ni lagi besar. Okay? Alright. Perasaan ingin tahu yang kuat. Bagus. Okay. Ada lagi tak idea? Okay, boleh. Perasaan ingin tahu yang kuat. Perasaan ingin tahu yang kuat. Yang kuat. Okey. Alright. Boleh. Memberontak. Memberontak ni kita boleh kaitkan dengan apa? Kita boleh kaitkan dengan kurang perhatian ibu bapa. So akhirnya dia memberontak. Bagus. Very good. Saya akan letakkan nanti. Okay. Alright. So jom kita pergi jap kepada formula saya. Okay. Alright. Saya tahu beberapa formula yang cikgu sekolah pakai. Cikgu sekolah biasanya pakai imbaku. Tapi saya tak suka pakai imbaku disebabkan saya rasa dia tak match dengan saya. Dia tak match dengan saya. Jadi saya pakai formula apa? Formula saya ni lebih kepada menghormati apa yang awak tahu. Memang formula saya betul-betul hormat apa yang awak tahu. Saya pakai formula 5W1H. Who, what, when, why, where, and how. Apa, mana, bila, siapa, bagaimana, mengapa. Saya akan pakai yang tu. Maksudnya apa? Ada time mungkin awak nak pakai what, yang kedua mungkin awak akan pakai why, terpulang kat awak. Okay, tapi saya suka sangat pakai macam ni. Tengok dia formula apa pun boleh. Tak ada salah, tak ada betul. Asalkan dalam binaan awak tu kena ada ayat contoh. Itu dia. Okay. So ini dia. So saya suka pakai yang pertama ialah what. Kedua saya suka pakai why. So yang ketiga ni saya pakai what happen. What happens next. Biasa saya pakai. So saya akan buat yang ni next. Ataupun saya nak pakai how. Terpulang. Okay. Tengok keadaan lah. Okay, contoh wajib contoh wajib ataupun kesan pun boleh juga. Okay, ataupun kesan. Okay, alright. Okay, cuba tengok ayat penegas. Ayat penegas ini adalah penutup kepada setiap isi awak. Okay, alright. So tengok ini ayat penegas. Ayat penegas ini biasanya akhiran dia adalah. Saya suka pakai BJTTT. Saya ulang, BJTTT. Benarlah bahawa, jelaslah bahawa, terbuktilah, ternyatalah, tegaslah. Saya ulang. Benarlah, jelaslah, terbuktilah, ternyatalah, tegaslah. Okay. So yang ini, rap miss, rap. Tak boleh nanti bergegar otak sebanyak macam tu kan. Okay. Alright. So yang ni tak susah pun. Saya terus siapkan yang ni awal-awal saya tulis Mungkin saya nak pakai jelaslah bahawa. Tengok Best sangat-sangat pakai yang ni Jelaslah bahawa. Ulang je balik ayat isi awak dan ulang balik tema awak. Maksud saya, tengok okay, saya tunjukkan ke awak. Senang. Awak dah tulis saya kat atas ni. Okay, antara punca yang menyebabkan berlakunya gejala sosial dan kalangan remaja ialah kurangnya didikan agama. Okay, titik. Bla 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 bla. Jelaslah bahawa, saya ulang jelaslah bahawa kurangnya didikan agama menyebabkan remaja terjebak dalam gejala sosial. Jelaslah bahawa gejala sosial akan berani dicuba oleh remaja jika mereka kurang didikan agama. Titik. Yang ni ibarat dia rangkumkan semula saja. Awak nak cakap awak betul. You just nak stress your point out. Itu je. Boleh faham tak maksud saya? Boleh faham tak? Ini cara nak tutup dengan bergaya lah. Okay, nak simplify. Yes. Okay. So, tengok ni je. Jom kita pakai ni. Okay. Saya nak awak andaikan awak ini kalau lelaki awak mungkinlah Justin Bieber. Yang perempuan mungkin awak ialah Ariana Grande. Okay. Awak buat konsert. Konsert awak pada waktu malam pukul 9. Okay. Dia buat lepas isyak sikit dia buat. Okay. So 9 malam, 9.30 macam tu dia buat.
Maksud saya ialah dia sangat gelap pada ketika itu dalam stadium dan ada 10,000 orang penonton. 10,000 orang penonton ini semuanya berpakaian hitam. Tiba-tiba stadium itu dimalapkan, digelapkan. Bagi tahu saya, awak sebagai Ariana Grande dengan awak Justin Bieber, senang tak awak nak cari siapa yang awak nak cari? Susah kan? Semua spesies ni kan? Dan mungkin awak tak nampak macam orang pun. Tak ada orang je. Itu dia. Tapi andai kata dalam 10,000 orang tu, ketika bergelap tu, tiba-tiba ada seorang tu, dia degil sikit. Dia pakai baju neon. Mungkin dia pakai baju warna kuning cirit mungkin. Ataupun glow in the dark. Warna hijau. Senang tak nak cari dia? Senang betul tak? Dia berjalan pergi ke toilet pun kita boleh nampak. Kita boleh nampak pergerakan dia. Okay? Jadi itulah dia. Ya? Okay. Maksudnya, anggap saja ini ialah puluhan ribu penonton. Tapi awak nak cari seorang saja. Cuba cari. What are we talking about in here? Kita bercakap tentang apa? Adakah kita cakap pasal kurang? Cakap pasal didikan? Atau kita cakap pasal agama? We are talking about agama. Okay? Okay. Betul orang kata apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Buatlah apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. So, kita bercakap tentang agama. So, saya nak highlightkan agama. So, dekat sinilah. Amir Ma'ruf tu teammate saya. Oh, ya ke? Okay. Okay. Saya kenal tu. Saya kenal. Dengan kata rakan kerja saya juga tu. Tak silap saya lah. Okay. So, saya suka pakai yang pertama ialah what? What is agama? So, saya nak tahu apa itu agama. Saya akan bagi dulu. What is agama? Agama ni apa? Kepercayaan, betul tak? Pegangan hidup seseorang, betul tak? Okay. Jadi, saya buat. What is agama? Agama ialah pegangan atau kepercayaan. Okay. Kepercayaan seorang terhadap Tuhan mereka. Seorang terhadap Tuhan mereka. Okay. Alright. So, ini dia. Okay. Alright. So, itu yang pertama. Buat jadi nulis. Okay. Kedua, why. Tengok kenapa saya kata why. Tengok kaitkan dengan tema tau. Why dia kurang di dekat agama, dia terjebak dengan kerja sosial. Kenapa Sebab apa? Sebab mereka ni tak tahu apa. Mereka tak tahu bezakan apa. Ataupun mereka tak tahu benda tu betul salah, betul tak? Mereka tak tahu beza baik buruk. Tak tahu beza antara kaca dengan permata. Oh, hebat. Okay, jadi awak kata, okay, kurang. Okay, didikan agama. Okay, terjebak dengan gejala sosial kerana, right, remaja tidak tahu membezakan antara perkara baik dengan perkara buruk. Okay. Jadi, so what happened? Bila dia tak tahu baik atau buruk, akhirnya apa? Mereka ni apa? Lebih apa? Lebih apa? Saya nak dengar. Lebih cenderung. Bagus, saya suka itu. Cenderung, berani, betul tak? Cuba benda-benda yang terlarang, betul tak? So, apa kata? Lebih berani ataupun cenderung. Saya suka perkataan cenderung. Okay, cenderung tu maksudnya more tu. Okay, cenderung. Okay, melanggar perkara yang menyalahi agama. Okay, melakukan perkara-perkara. Okay, perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Okay, yang bertentangan dengan agama. Okay, bertentangan dengan agama. Contohnya apa? Let's say saya ambil saya sebagai orang Islam. Saya ambil dari segi judi, betul tak? Contohnya judi. Contohnya minum arak. Contoh minum arak. Okay. Apa lagi? Okay. Ni gejala sosial. Okay. Pengambilan dadah dan sebagainya. Very good. Pandai. Bercanggah boleh? Bercanggah dengan agama pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So inilah idea yang awak sumbangkan untuk saya. Okay. Pergaulan bebas. Yang ada yang cakap couple tu kan. Aku boleh buat pergaulan bebas. Okay. Okay. So saya bacakan untuk awak. Okay. Antara punca yang menyebabkan berlakunya gejala sosial dalam kalangan remaja adalah kurangnya didikan agama. Titik. Kita tahu bahawa agama ialah pegangan atau kepercayaan seseorang terhadap Tuhan mereka. Remaja yang kurang didikan agama terdorong untuk melakukan gejala sosial kerana mereka tidak tahu membezakan antara perkara baik dengan perkara buruk. Kesannya,
mereka akan lebih cenderung melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Contohnya, minum arak dan pengambilan dadah. Jelaslah bahawa jika kurangnya didikan agama, remaja terdorong melakukan gejala sosial. Titik settle. Tada. Boleh faham tak? Miss bagi karangan penuh tak? Tadi saya kata saya nak bagi rangka, awak minta karangan penuh pula kan? Awaslah. Okay. Okay. Alright, okay. Awak nak rangka ke awak nak karangan penuh? Saya faham kau belajar dengan Miss. Thank you. Dua-dua. Ya, baik. Saya akan bagi ya. Saya akan bagi ya. Kerana kasih aku turutkan. Perjuangan ni jihad saya ya. Okay, fine. Saya bagi dua-dua. Minilah macam ni kan? Nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Nombor 3? Ni macam pistol lah. Awas. Nombor 3? 1 lah. Comel. Ni nombor 4. Okay. Right. So, jom kita pergi kepada yang kedua. Okay. Pengaruh rakan sebaya. What are we talking about ya? We are talking about rakan sebaya. Ya, kita salahkan dia. So, kalau saya nak pakai formula saya akan pakai what? Why? Yang ni mungkin kesan lah. Kesan mungkin ke apa, ke how, ke apa, ke why, ke terpulang. Nak pakai 2 kali why pun tak ada masalah. Okay? Alright, saya tengah makan kuih tiaw. Oh, sedapnya Farisha. Okay, tapi saya nak decide dulu. Saya nak pakai yang ni, saya nak pakai benarlah bahawa. Okay, benarlah bahawa. So, saya akan pakai tema dulu. Kita buat terbalik dengan tadi. Dan baru letak ayat isi. Nak terbalikkan pun tak apa. Tapi kita bagaikan ragam ayat. Ya. Okay. What is rakan sebaya? What? Okay, who? Siapakah dia? Rakan sebaya ni siapa? Boleh tak bagi pada saya apa yang awak tahu tentang rakan sebaya? Mereka yang dalam lingkungan umur yang sama. Bagus. Okay, ataupun insan yang rapat dengan kita. Betul tak? Okay. Insan yang paling rapat. Okay. Alright. Dalam kehidupan remaja. Contoh besar sama-sama. Okay. So maybe ada yang cakap lingkungan umur yang sama. Tu saya nak buat yang kedua. Why? Why? Kenapa kita lebih percaya? Why? Rakan sebaya ni mendorong kita melakukan gaya sosial. Kenapa? Why? Mereka ini dalam lingkungan umur yang sama. Saya ambil yang tadi. Sama umur. Dan mereka seolah-olah apa? Kalau lingkungan umur yang sama, kita akan lebih apa? Lebih apa? Klik. Faham. Betul tak? Sebati. Bagus. Okay. Rakan sebaya. Okay. Menyebabkan kita mudah terlibat dengan gaya sosial kerana okay, kita menganggap bahawa rakan sebaya okay, lebih memahami jiwa kita. Disebabkan lingkungan umur yang sama. Okay, fine. Saya ambil idea awak. Ini semua idea awak. Okay. Alright. Okay, let's say saya nak buat why lah kan. Let's say saya nak tambah lagi satu why. Tapi kenapa kita nak buat juga? Contohnya di isap rokok, kita nak isap rokok. Kenapa? Supaya kita apa? Supaya kita ni kalau kita tak isap rokok, nanti nak kawan tak dengan kita? Dia tak nak kan? Supaya kita diterima dalam kelompok dia, betul tak? Kita diiktiraf. Yes, itu dia. Okay, jadi mungkin awak nak kata itulah punca dia. Okay, jadi awak kata, okay, seseorang remaja okay, akan mengikuti apa yang dilakukan ni supaya apa? Supaya diiktiraf dalam kelompok mereka. Supaya diiktiraf dalam kelompok tersebut. Okay, maksudnya dalam geng tu dia ni diterima lah. Okay, dah lumrah pun kita, okay, betul nak cakap lumrah pun boleh juga. Okay, so contohnya yang biasanya kita buat ramai-ramai, contohnya apa? Hisap, rokok. Okay, contohnya merokok. Contohnya merokok, ambil dadah, lepak. Okay, bagus. Lepak dan sebagainya. Very good. Okay. Right, so dengar Kalau inilah isi kita. So, saya akan bacakan Dengar Bukan itu sahaja, gejala sosial juga berpunca daripada pengaruh rakan sebaya. Titik. Kita sedia maklum bahawa rakan sebaya ialah insan yang paling rapat dalam kehidupan seseorang remaja. Rakan sebaya menjadi punca berlakunya gejala sosial kerana setiap remaja menganggap bahawa rakan sebaya mereka lebih memahami jiwa mereka disebabkan mereka dalam umur yang sama ataupun dalam lingkungan umur yang sama.
Seseorang remaja akan terpengaruh dengan perbuatan rakan sebaya mereka, supaya mereka diiktiraf dalam kelompok tersebut. Contohnya, mereka akan melakukan perbuatan merokok dan melepak dalam berkumpulan ataupun secara berkumpulan. Benarlah bahawa gejala sosial boleh berlaku akibat daripada pengaruh rakan sebaya. Settle. Boleh faham? Boleh kan? Itu dia. Karangan lebih patah perkataan tak apa. Asalkan jangan lebih masa. Itu je. Sangat faham, bagus. Okay, saya tak sempat nak ajar untuk penutup, tapi tak apa, saya akan letakkan dekat dalam app awak. Okay. So saya akan bagi saya akan bagi rangka dan juga saya akan bagi jawapan lengkap. Okay. Love dulu, mini love. Walaupun saya tak nampak buat mini love. Mini love. Okay, jangan buat macam ni. Saya confused. Okay. Macam ni. Okay. I love you. Bye-bye. Assalamualaikum. Jadi baik. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa maghrib. Bye-bye.